السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan yang menjadi ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, seterusnya tuan-tuan perempuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT kerana pada petang ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Bersama-sama kita menghabisi masa yang Allah bagi pada kita ini untuk kita membaca sedikit banyak ilmu pengetahuan yang wajib kita ketahui. Mudah-mudahan dengan ada ilmu itu kita akan bertindak dengan sewajarnya. Kita akan beramal dengan sebetulnya, dengan sebenarnya, kerana yang dikehendaki oleh Allah dan juga yang dicontohi kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita memiliki sifat-sifat yang terpuji, iaitu sifat-sifat mahmudah, dan menghindarkan diri dari memiliki sifat-sifat yang terkeji atau dipanggil dengan sifat-sifat mazmumah, sifat yang membinasakan. Jadi dalam hidup ni kita kena amalkan ilmu yang ada pada kita tu. Bila kita amalkan ilmu itu, baru Allah bagi kita ilmu yang lain. Ini janji Nabi. Man amila bima alma warasahu Allahul ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan satu ilmu, maka Allah akan bagi pada dia, anugerahkan pada dia ilmu yang lain yang dia tak payah belajar. Tahu je dia. Syarat dia amalkan ilmu tu. Tahu satu, amal satu, dapat dua. Tahu dua, amal dua, dapat empat. Tahu empat, amal empat, dapat 8. Tahu 8, amal 8, dapat 16. Begitulah seterusnya. Ya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Baik, untuk petang ini kita masih lagi membicara tentang kedekut, bakhil, kikir, tak kaya lain.
kasihkan harta. Kenapa orang tu kedekut? Kenapa orang tu bakhil? Mengapa orang tu nak cerai? Kerana dia tak nak berpisah dengan hartanya. Ya? Kita nak bercerai dengan hartanya. Dia ingat dia akan hidup selama-lamanya dengan harta yang ada pada dia tu. Tak sudah sampai masanya dia akan meninggalkan harta tu. Habis semua tinggal. Tokar tinggal. Jaket tinggal. Tudung tinggal. Gelang tinggal. Emas tinggal. Televisyen tinggal. Habis semua tinggal. Yang bersama dengan kita hanya 3 je. Yang pertama harta kita. Bukan semua pun. Harta yang perlu saja. Cuma pinjam dia memang. Kasut kita bawa dia memang. Selipar kita bawa dia memang. Motor kita bawa dia memang. Tokar kita bawa dia memang. Dia ikut kita ke kubur. 3 benda. Yang pertama harta tu. Yang kedua keluarga. Anak kita sama pergi. Mak bapak kita sama kalau ada lagi. Isteri kita pergi kalau ada lagi. Tok kita pergi kalau ada lagi. Itu keluarga. Yang ketiga amalan kita. Amalan baik sama dengan kita. Amalan jahat pun bersama dengan kita. 2 daripadanya bila dah tanam kita tu balik ke rumah. 2 balik ke rumah. Harta kita balik ke rumah. Bawa dia balik. Dah jadi hak orang lain dah tu. Dah pesaka kepada orang lain. Yang kedua keluarga kita balik ke rumah. Isteri balik ke rumah. Anak-anak balik ke rumah. Bapak-bapak, mak-mak balik ke rumah. Balik ke rumah dia gelak ketawa. Sedih kejap itu aja. Dia balik ke rumah tak ada sedih lagi dah. Gelak ketawa. Tengok bujang lapuk kita ketawa. Tengok musuh menjanggut gelak ketawa. Tengok tris tu je gelak ketawa. Tengok apa lagi? Tengok koci-koci hotahir gelak ketawa. Tengok Mr. Bean gelak ketawa. Tinggal satu je bersama dengan kita. Apa yang tinggal? Amalan kita. Kalau baik amalan kita, baiklah balasannya. Kalau jahat amalan kita, jahatlah balasannya. Jadi sebab itu kita kena jaga amalan kita tu. Buat apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu yang bersama dengan kita. Ya. Kalau buat baik, dia akan dapat memperlihatkan yang baik itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa buat kebajikan walaupun sebesar zarah akan dapat dilihatnya di akhirat kelak. Dan barang siapa buat kejahatan walaupun sebesar zarah, dia juga akan dapat melihat perbuatan jahatnya itu. Itu saja amalan tu yang bersama dengan kita di kubur, di mahsyar, di hari kiamat. Hotel tinggal jadi pesaka, lantaklah kaya raya pun ada berjuta-juta. Yang dapat waris saja. Isteri dapat, anak-anak dapat. Yang kita tak ada apa lagi dah. Putus. Keluarga pun balik. Kecuali kalau mereka mendoakan kita, ada lagi hubungannya. Kalau tak, habis itu saja. Yang tinggal bersama kita ialah amalan kita. Jadi rugilah kalau kita tak nak beramal dengan ilmu yang ada pada kita. Kalau beramal dengan amalan yang jahat. Sebab itu kita jadikan dunia ni tempat ladang untuk akhirat. Berbendang untuk akhirat. Dalam dunia ni kita bertanam aja. Bertanam tu buat amalan. Buat ibadat. Berzikir. Semayang. Tahmid, tahlil, tahmid dan sebagainya. Hasilnya kita akan kutip di akhirat nanti ya. Itu orang menjadikan dunia ini sebagai berbendang untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat beladang untuk akhirat. Baik, siapa ada kitab buka muka surat 55.
kita tang situ berhenti dulu ya. Tajuknya kikir itu kasih kepada harta. Jumpa? Ada yang tak jumpa? Ada. Ada belakang? Dan ketahuilah. Tahu dalam komen ni. Jangan tak tahu. Bahawa asal bagi kikir itu kasih kepada harta. Sayang benar harta. Jangan dia nak bersama dengan harta selama-lamanya. Sayang kemas. Sayang duit. Sayang pakaian. Sayang toko. Sayang motor. Sayang alat-alat perabot rumah. Tu jadi kerkut tu. Kasih kepada harta dan ia kelakuan yang dicela. Kerana harta tu bukan kita punya pun. Yang punya siapa? Allah yang punya. Kalau kita kaya, siapa bagi kaya? Allah bagi kaya. Kalau kita pandai, siapa bagi ilmu? Allah bagi ilmu. Kalau kita cantik, siapa bagi cantik? Allah bagi cantik. Tak ada kita punya apa tak ada. Jadi mengapa nak kerekut? Mengapa nak kikir dengan anugerah lain? Bukan kita punya. Kalau kita punya ialah sayang ini Allah bagi. Allah bagi pinjam pun, bukan bagi terus, bagi pinjam aja. Ini kan itulah dia. Jadi kerekut, kasihkan harta. Dan dia kelakuan yang dicela. Yang dicela contohnya yang dibenci, yang meluat kita. Dan mereka yang tiada harta baginya, tiada nyata kikirnya. Kalau dia orang miskin, tak nampak kerekutnya. Benda tak ada, mana nampak kerekutnya? Nak bagi tak ada apa, tak ada. Sekupang pun tak ada dalam poket. Kita tak tahu dia kerekutkan pemurah. Jadi tak nampak dia kita. Tiada nyata kikirnya. Umpamanya dengan menahan sedekah. Dia tak ada, bukan tak nak sedekah. Tak ada benda dalam sedekah. Tapi kalau ada, belum tahu. Mungkin kerekut, mungkin pemurah. Kalau dia banyak duit. Jadi orang kaya kita tahu. Sama ada dia pemurah atau kerekut. Ada orang kaya yang kerekut, ada orang kaya yang pemurah. Orang miskin kita tak tahu. Sebab itu kalau kita miskin, apa kerana? Niat. Kalau aku banyak duit, aku nak sedekah. Kalau aku banyak duit, aku nak bagi bantu orang-orang Palestin umpamanya. Kalau aku banyak duit, aku nak bantu anak-anak yatim dan sebagainya. Dapat pahala niat. Tetapi ia nyata dengan kasihnya kepada harta. Kalau dia miskin pun, nyata kasihnya kepada harta. Kemaruk dengan harta. Kemaruk dengan duit. Berebut-rebut, nakkan peluang supaya dapat duit. Itu nyata. Belum dapat tapi berebut-rebut. Nampak dia kasihkan harta. Ya? Ramai orang yang pemurah tetapi ia kasih kepada harta. Ada pemurah tapi kasihkan harta. Ya? Pemurah-murah tapi kasihkan harta. Sayang nak bercerai dengan harta. Jadi kalau dia bagi pun untuk dipuji orang. Kalau dia bagi pun nunjuk-nunjuk kepada orang. Kalau dia bagi pun untuk dimuliakan oleh orang. Itu bukan kerana Allah ya. Kerana dia kasihkan harta tu. Dengan harta tu dia dapat kepujian. Dengan harta tu dia dapat sanjungan. Dengan harta tu dia dapat kemuliaan. Itu sebabnya. Jadi masuk kerekut itu, masuk lagi orang yang kerekut ya. Walaupun dia nampak macam pemurah, tapi kalau ada lain sebab bukan kerana Allah, itu kerekut itu ya. Maka ia murah dengan memberikan hartanya supaya dipujinya, supaya dipuji dia tu. Dengan pemurah. Orang kata dia tu pemurah. Orang kata dia tu rajin penderma. Orang kata dia tu philanthropist, artinya selalu berderma ya. Dan yang demikian dicela juga. Nak buat semata-mata kerana Allah, nak sedekah semata-mata kerana Allah, nak infak semata-mata kerana Allah, nak bagi fakir miskin semata-mata kerana Allah. Jangan kerana lain. Jangan kerana untuk dipuji. Jangan kerana nak masyhur. Dia bagi duit tu, dia bagi derma tu, ada pemberita nak angkat gambar dia. Masuk berita harian umpamanya, atau masuk
Street Time. Atau masuk Nanyang Siang Pau. Atau masuk Tamil Nesan. Ada gambar apa tu? Ini gambar Nizam sedang menderma. Nizam sedang menderma kepada masjid mana itu? RM10,000. Esok ada gambar. Ya? Hidung kembang ya. Jangan begitu ya. Itu bukan kerana Allah. Kita kalau bagi pun semata-mata kerana Allah. Itu dicela ya, dicela oleh Allah. Maka ia murah dengan memberikan hartanya supaya dipujinya dengan pemurah. Dan yang demikian itu dicela juga pada syarak. Syarak terutama hukum Islam. Undang-undang Islam mencelanya. Diluat oleh syarak. Kerana kasihkan harta. Kerana harta itu dia dapat pujian. Kerana harta itu dia dapat kemegahan. Kerana harta itu dia dapat sanjungan. Itu. Ada sebab. Kalau tidak tak bercakap dengan hartanya. Yang demikian itu dicela oleh syarak. Kerana kasihkan harta itu melalaikan daripada mengingati Allah. Dia tak ingatkan Allah. Dia ingatkan megah saja. Dia ingatkan mulia saja. Dia ingatkan sanjungan saja. Dia ingatkan pujian saja. Jadi patutnya dia kerana Allah. Mengingati Allah. Dan memalingkan hati kepada dunia. Mulia itu untuk dunia. Dia kata apa faedah dia mulia. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan puji saya. Pandai benar Ustaz mengajar. Apa dapat di akhirat? Di dunia ni kembang hidung. Ya dah. Sampai ke kampung kembang hidung. Kau nak main sakit-sakit hidung kalau dipuji. Tapi akhirat tak ada apa-apa. Pahala tak ada. Apa pun tak ada ya. Itu kalau di kemuliaan dalam dunia ni. Tapi kalau kerana Allah, niatnya betul, niatnya baik, niatnya untuk membantu betul-betul, itu Allah puji. Kalau Allah puji, apa dapat? Dapat pahala. Ya. Esok ditimbang pahala tu. Dia selalu menderma. Ditimbang pahala tu. Bila berat pahalanya, ringan dosanya, apa dapat? Sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Apa pun Allah redha. Nak syurga Allah redha. Nak lepas dari neraka Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha. Nak mahligai syurga Allah redha. Nak kenderaan syurga Allah redha. Nak hiburan syurga Allah redha. Apa saja. Kalau berat timbangan. Timbangan apa? Timbangan pahala. Timbangan kebajikannya. Itu dia. Itu ada apa? Ada keuntungan di akhirat. Kalau buat semata-mata kerana Allah. Allah bagi pahala. Pahala itu kumpul besok timbang. Kalau berat pahala, terus dapat masuk dalam syurga. Tapi kalau tak ada apa tak ada. Bila timbang tak ada pahala. Nakkan kemuliaan, nakkan kepujian, nakkan sanjungan. Dia dah dapat benda itu di dunia. Tak ada lagi apa pahala. Itu melalaikan dan mengingati Allah. Dan memalingkan hati kepada dunia. Dan meneguhkan persangkutannya dengan dunia. Hati ingatkan dunia saja. Tengah maya ingat dunia. Tengah baca Quran ingat dunia. Tengah haji ingat dunia. Tengah ngajar ingat dunia. Teringatkan dunia saja. Ingatkan duit saja. Tengah ngajar ni. Tak ada datang Tina ni dia. Nampak nak kata nak? Nampak nak kata nak? Nak ada yang dulu. Melepas laku hutang ni. Tina tak datang. Jadi kenapa? Hendakkan betul? Hendakkan dunia. Jangan ada itu. Jadi lupa dia buat tu kerana Allah ya. Memalingkan hatinya kepada dunia. Dan meneguhkan persangkutannya dengan dunia. Hati ke dunia aja. Hingga hati yang ada padanya terasa berat untuk
menjumpai Allah Ta'ala. Bukan kerana Allah, kerana dunia je, kerana pujian, kerana harta, kerana keuntungan, kerana apa? Kerana kekayaan. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, banyak orang meletakkan harga pada diri dia, mana tahu, pada diri sendiri. Ada harga. Anda akan dia datang tempat itu, kamu kena bagi sekian-sekian banyak. Kalau tak boleh. Ceramah lah. Dia ada harga. Bukan sekupang duit tau. Ada yang 5,000. Ada yang 15,000. Sekali datang tau. Jadi dapat apa? Dapat duit itu lah. Dapat harga itu lah. Pahala ada tak? Kalau dia bagi syarat. Kalau kamu nak aku datang, kamu kena bayar 15,000. Dapat apa? Dapat 15,000 lah. Dapat duit dah. Pahala tak dapat apa-apa. Oh, ni hidup 600. Apa? Piyuk. Dia minta. Tak tahu lah, minta makan. Itu bagi lain. Bagi lain. Ini dia syarat. Susah panggil dia. Kalau kita nak bagi, tak kira lantaklah berapa 600,000 tak apa. Jangan letakkan harga kepada diri sendiri. Never put a price on yourself. Terpulang kepada penganjur. Dia nak bagi, tak nak bagi pun tak apa. Jadi petang ni isihat, saya tak pernah letak harga. Selalu dia kalau ada orang tanya tau, dia nak minta saya ceramah. Berapa bayarannya, kata nanya pada saya. Saya kata tak ada. Oh macam bagi sekupang mudah lah, kata saya. Ada satu tempat tahu betul lah. Bagi sekupang mudah lah, kata saya. Tak apalah, kan bagi lah, kata dia. Sekali pergi 200 baginya tahu. Padahal kita bukan meletak harga pun. Kalau baginya RM2, ambil je lah. Kalau baginya RM2, ambil juga lah. Ngomongin aja lah. Saya mula-mula ngajar tahu. Pergi ke Gerik. Daripada masa tu saya ngajar di Koping. Pergi Gerik. Malam tu, tengah-tengah malam bawa balik. Tahu berapa bagi dia? RM15. Itu tahun 60-an. 80-an, tahun 80-an. RM15. Tapi masa tu minyak murah. RM15 boleh beli minyak lah. Gini hari kalau RM15, mana? Ipoh je lah. Itu ikut jalan lama. Kalau ikut tol tak boleh. Kalau ikut tol lagi, kena bayar tol lagi. Tapi saya pergi juga. Balik ke rumah berdua. Bukan nak muji diri saya ni. Nak ngabur keadaan masa mula-mula kami berdakwah lah. Bukan macam di Bani ni, ada banyak. Pergi lipat-lipat ganda. Bagi sekupang je. Katanya itulah. Uji sekali-sekali Cina. Dia uji ustaz tu. Jangan bagi. Betul si je macam. Dia rasa jatuh jauh, mengajar sian. Dia tak nak bagi. Tidak, sekali-sekali diuji lah. Datang lah. Bulan depan datang ke tak? Datang. Ya. Datang ada bulan depan. Ya. Sakit pun tak ada. Sekali diuji tu sepatutnya. Tak dapat hati. Tapi selalu dia memang tak sampai hati lah. Memang tak sampai hati pun. Tapi tak apa. Bukan kerana duit. Bukan kerana imbuhan. Bukan kerana ganjaran. Semata-mata kerana Allah. Siapa nyuruh? Allah yang nyuruh. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, kata Allah. Dan kamu tidak diperintahkan melainkan menyembah Allah semata-mata ikhlas dan kerana agama. Itu perintah kita ya. Jangan kerana dunia. Kalau kerana dunia, itu yang meletak harga tu. Kalau artis pun kamu boleh bagi RM15,000, kenapa ustaz tak boleh bagi?
Jadi ada tempat-tempat itu yang meletakkan harga. Kita sebut nama lah, tapi ada yang jenis apa itu. Dia meletakkan harga di situ. Jangan sebut nama, itu menjadi ngumpat. Ya. Nah, ini umum tak ada, tak lantak. Tak kira, ya. Tak Kazim. Tak kira lah siapa-siapa. Ya. Bagi minta 3,000 dia bagi punya anak buah tu. Itu lain dia minta derma untuk sekolah dia. Itu tak apa. Bukan untuk dia. Untuk sekolah dia apa at-taqwa kan sekolahnya bukan taqwa apa? Barakah. Barakah itu tak apa. Itu bukan dia minta, bukan jadi syarat pun, dia merayu. Banyak anak-anak yatim dia banyak dia apa menjadi murid sekolah dia tu. Tak apalah. Warga emas ada macamnya. Itu tak apa. Ini jadi syarat. Kalau artis kamu boleh bayar 15,000 apa salah aku ni 5,000 je. Ya ada apa itu tahu? Ada seorang ternama datang di kawasan sini lah. Tak usah kabur di mana-mana ya. Dia datang dibagi dia 500. Kira dah banyak lah tu ya. Dia datang dari Kuala Lumpur 500, banyak lah tu. Dari Kuala Lumpur ni jauhnya 3 jam aja. Ada minyak pergi 500. Lepas itu dia 3 hari, lepas itu datang seorang dari Sirseanya, bukan dari dia. Sirseanya mengatakan 500 tak cukup. Kena tambah lagi. Sudahnya bagi 3,000 ke berapa ke? Orang ternama tu masyhur ya. Itu ya, kerana apa? Kerana tak puas hati dengan apa imbahan yang diberi itu. Ini yang berlaku dia hari ini ya. Kalau itu ingat Allah kan? Ada pahala kan? Tak ada pahala ya. Dapat apa? Dapat itu dapatnya. Dapat 15,000. Dapat 15,000 lah kalau 15,000. Lain dia memang ternama. Kita pun tahulah datang ni kapal terbang. Macam Ustaz Abdul Somad. Kenal? Ni ada. Bukan sama ini. Ustaz Abdul Somad tu orang Riau. Orang Indonesia. Kalau bagi 5 kupang tu kan dah naik kapal terbang 5 kupang. Dia datang dari Riau. Datang dengan kapal terbang. Hidup di hotel. Ada pengirim tu. Tapi dia bagilah. Tapi saya tak tahu dia menuntut harga, dia letak harga ke tak. Wallahualam saya tak tahu. Tapi dia bagi. Ada yang bagi 15,000. Ada yang sampai 10,000 dan sebagainya. Itu tak apa. Kan dia masyhur pun. Saya pernah ada satu kuliah subuh dia. Di Pengkalan Pego. Tahu Pengkalan Pego? Ipoh tu. Punyalah ramai orangnya. Sehingga nak berjalan pun tak boleh. Punya ramai. Berlebih-lebih. Ya, terfikir dalam hati saya. Aku ngajar di Banir ni tak ada ramai tu. Nak murid banyak pandai. Terfikir di hati saya begitu. Kenapa aku ngajar tak ada ramai apa tu? Pasal buat tubuh kan? Buat tubuh dia penuh ni. Ya. Itulah dalam hati saya lah. Tak ada khabar dosa apa. Tapi kualitinya macam mana? Kehebatannya macam mana dibanding dengan saya, jauh. Macam bumi dengan langit. Itu dia. Begitu ke Ustaz Azhar Idrus. Ada pun nama Azhar Idrus. Kalau sekat 500 janganlah, jangan dekat apa. Sebab tu dia kalau nak datang di survey dulu. Dicek dulu, ada dah tempat parking. Kami ada untuk parking. Boleh parking nak kata. Kalau tak ada macam Banir ni tak boleh kita. Kerana tak ada ruang untuk parking. Dulu ada Ustaz Azhar Idrus nak datang kat tapak tapi kena halang. Dia buat ceramah dekat pas Tanjung Gamat. Itu lain lah. Itu politik. Dihalangkan politik, itu lain cerita. Kerana apa? Kerana penguasanya bukan sehaluan dengan dia. Itu ada. Memang ada begitu berlaku. Pernah dia tu dia pindah tempat ini. Itu pernah berlaku tu. Itu lain ceritanya, cerita politik. Itu tanggunglah orang yang menyekat itu. Bukan salah dia.
Itu ya. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Tiap minggu baca di imam. Surah apa? Al-Munafiqun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum, janganlah kerana ahli-ahli kamu, wa amwalukum, dan harta-harta kamu, wala auladukum, dan kerana anak-anak kamu, menghalang kamu dari mengingati Allah. Wala auladukum an zikrillah. Faman ya'mal dzalika faulaika humul khasirun. Kalau kamu buat demikian, kamu jadi golongan orang yang rugi. Tapi tak sampai itu ayat itu, sini had itu aja, had an zikrillah aja. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta kamu, harta benda kamu dan anak-anak kamu daripada mengingati Allah. Dengan menjalankan perintahnya. Jangan kerana keluarga kamu tak boleh beribadah. Jangan kerana harta-harta kamu tak boleh beribadah. Jangan kerana ahli-ahli kamu tak boleh beribadah. Jangan mereka menghalang kamu daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan kerana harta kamu tak beribadah. Jangan kerana harta tak ngaji. Jangan kerana harta tak boleh hadir majlis ilmu, ya. Kenapa? Kerana harta itu bukan dia punya pun. Yang punya siapa? Allah punya. Itu. Ini dah surah sejak Jumaat baca di Tok Imam, ya. Lagi apa kata Allah? Innama amwalukum wala auladukum fitnah. Innama amwalukum wala auladukum fitnah. Artinya apa? Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi fitnah, bagi ujian bagi kamu. Harta sebagai ujian. Jangan kerana harta itu terhalang kamu daripada mengingati Allah. Jangan kerana anak-anak kamu terhalang daripada mengingati Allah. Lantaklah siapa anak kamu tu? Menteri ke? DO ke? Toki ke? Korporat ke? Jangan menghalang kamu tu daripada mengingati Allah, ya. Begitu juga harta kamu. Jangan kerana harta itu kamu tak boleh semayang. Jangan kerana harta itu tak boleh kamu nak puasa. Jangan kerana harta kamu tu kamu tak boleh berzakat dan sebagainya. Naik haji dan sebagainya. Apa dia? Macam mana? Tak faham saya apa? Pasal cucu. Kerana cucu dia tak habis lagi. Nak pergi pasal cucu. Ganggu cucu tu. Jangan. Jangan kerana cucu. Jangan kerana cucu. Bawa cucu tu sekali. Mereka takut marah bising cucu awak. Tahan dah. Jagalah cucu tu. Jangan bagi dia berambat keluar kali. Dikawal. Kalau majlis saya, lantaklah bawa cucu. Jangan tak apa. Lantak dia berambat pun tak apa. Itu majlis saya. Majlis orang saya, orang lain tak tahu. Tapi Ada budak-budak. Lantak ada main melompat-lompat tak kira. Budak-budak. Dekat kau cakap marah ke orang lu yang datang ni marah. Kalau diam aja, itu bukan budak namanya. Kita berisau tengoknya. Mesti dia melompat sana, lompat sini, bising sana, bising sini, menangis dan sebagainya. Itu budak-budak. Jadi jangan kerana harta benda kamu menghalang kamu daripada mengingati Allah. Jangan jadi fitnah, jangan jadi ujian bagi kamu. Kadang-kadang anak-anak jadi ujian. Anak tu pangkat besar, tak ada nutup aurat lagi. Udah jadi engineer, dia jadi doktor. Betul dong beda. Jadi kita takut nak negornya. Kenapa takut? Kerana dia bagi kita 1,000 sebulan. Sekarang aku tegur orang, melapat langsung apa tak dapat. Apa tak dapat? Jadi tak tegur. Sampai kong lah. Apa tu kong? Apa tu sampai kong? Apa tu? Sampai habis lah. Sampai padam. Lantaklah dia pangkat besar macam mana pun. Kalau dia melakukan maksiat, kena kita tegur.
Nabi suruh ni. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Bila kamu nampak satu kemungkaran, hendaklah kamu ubah dengan tangan yang ada pada kamu tu. Yang kekuasaan kamu tu, ubah dia. Tak berani dengan tangan, sekurang-kurangnya dengan lidah. Kabur pada dia. Dengan lidah. Tak berani dengan lidah pun tak boleh. Pada komannya dengan hati. Jangan tunjukkan kita tu redha dengan kemaksiatan yang dilakukan itu. Sekurang-kurangnya kita tunjukkan kita tak setuju. Kita tunjukkan bahawa kita benci dengan perbuatan dia tu. Jangan beria benar, pegang tangan, pimpin tangan dengan dia. Kalau dia nak numpang kita jangan bagi. Kalau dia dalam keadaan berdosa, dalam keadaan maksiat. Ini anak tak tudung. Anak dara tak tudung. Pakai pula baju. Tulis depannya apa? Tulis depannya apa? Kiss me. Belakang tulis apa? No problem. No problem. Tak follow me ya. No problem. Kita pun pegang dia. So dia naik motor. Kita bawa naik motor. Kita pakai jubah pakai sorban tu. Bapaknya pakai jubah pakai sorban, bawa anaknya. Tulis depan kiss me, belakang tulis no problem. Jangan apa itu. Punya mak tu sama. Mak tu sama jangan lagi teruk ya. Ayahnya je sorban. Lagi apa? Lagi sabda Nabi. La tattakhidul dhi'ata fataraghabu fi dunya. La tattakhidul dhi'ata fataraghabu fi dunya. Apa katanya? Cakap Melayunya. Ke Arab saya pun tak tahu ya. Saya bukan kerti ke Arab. Cakap Melayunya, janganlah kamu jadikan ladang yang diambil hasil daripadanya itu menjadi sebab bagi kegemaran kamu kepada dunia. Jangan ladang itu menyebabkan kamu gemar ke dunia. Ada orang tak nak berjemaah kerana dia menjaga ladang, menjaga kebun. Tambah kalau masjid Royan. Nak nunggu Royan dulu. Ada dah orang tak ada sembahyang Jumaat apa? Kan nak nunggu Royan ada? Ada. Saya pernah tengok tu. Ada satu tempat begitulah. 4 orang imam musim Royan masa tu. 4 tak ada. Imam ni. Imam. Bukan makmum. Bukan makmum, imam tak ada. 4 tak ada. Cari ni tak ada, orang ni tak ada, orang tak ada. Saya kebetulan ada situ. Jadi kenal dia masa saya. Suruh dia masa saya jadi imam. Saya pun baca lah khutbah hari Jumaat tu. Saya pun baca khutbah, habis dah jadi imam. Udah lepas itu saya pun balik betul, nampak seorangnya nampak je lain tak tahu. Tengah nyurung bersikap, penuh terayan bersikapnya. Time habis Jumaat tu. Udah habis Jumaat tu, keluar dari masjid tu, nak balik. Nampak tok imam tu tengah nyurung bersikap penuh terayannya daripada lantin dia, daripada apa handle-nya. Dengan celah-celah tu pun Lalu depan masjid. Lalu ke depan masjid. Nampak betul. Kenal betul. Itu rupanya dia tak semayang kerana nunggu royan. Itu namanya bertolong-tolong tu Ustaz. Bukan. Orang ditugas tu. Orang mencuri ni dia memang tunggu masa orang semayang Jumaat mencuri. Betul bahaya. Ya. Memang tunggu hari Jumaat. Kerana masa itu orang tak ada. Senang ya. Itu kalau dia mencuri tu kata tak. Dia dah tahu mencuri itu berdosa. Jadi carilah waktu yang baik. Dia imam tu dia tahu hal tu. Jadi dia tak semayang itu. Kerana nak nunggu doa. Itu pernah berlaku. Kata benar ni. Pernah berlaku itu. Janganlah kamu jadikan ladang yang diambil hasil daripadanya itu
menjadi sebuah bagi sebab bagi kegemaran kepada dunia. Dengan sebab ladang tu gemar penuhkan dunia. Langsung tak ingatkan akhirat. Langsung tak ingatkan tanggungjawab terhadap Allah dan Rasul. Itu sebab kadang-kadang dia kerkut tu. Kerana kerkut tadi tajuk kita ni, mengapa seorang tu kerkut? Dia kasihkan dunia. Nakkan dunia. Kerana dunia, dia sampai tak semayang. Kerana dunia sampai tak mengingati Allah. Kerana dunia sampai lupakan Allah Taala. Itu tajuk kita malam petang ya. Ada pun mereka yang tiada dilalaikan oleh ladang itu, ada yang dunia tak kira. Maka harus baginya mengusahakannya. Kalau dia bela ladang tu boleh diusahakan, tapi tidak meninggalkan dunia, tidak meninggalkan apa? Akhirat. Mayang tak tinggal. Itu boleh dia mengusahakan dunia. Ya, kerja lah dunia. Belalah kelapa sawit tu, tak apa. Belalah doyan tu, tak apa. Tapi jangan kerana doyan, kerana kelapa sawit sampai dia meninggalkan akhirat, meninggalkan ibadah. Tak boleh. Jadi harus ya dia mengerjakan ladang tu, tak apa. Maka harta baginya mengusahakannya. Dapat harta tu yang hasil dari usaha dia. Maka hadis ini tiada menjadi mansuh. Bukan dia hadis ini tidak mansuh ya, tak ada dibatalkan. Dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhum mengusahakan kebun. Nabi pernah bela kambing. Nabi ada pernah bela kambing tak? Ada. Dia pernah jadi gembala kambing. Nabi Musa gembala kambing. Tapi tidak meninggalkan daripada beribadah kepada Allah Taala ya. Jadi kalau itu tidak menghalang dia, tak apa, usahalah kebun tu. Carilah harta melalui kebun tu, tak salah. Halal harta tu ya. Apa ni ada shot ni? Tak apalah, ni ada Bal pusing nak bal. Bal pusing. Bal dia nak. Bal dia kau error pusing tu. Baik, firman Allah Taala. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Surah An-Nur ya. Ibadat itu dikerjakan oleh orang yang kuat. Seorang lelaki yang kuat imannya. Ibadat itu dikerjakan oleh orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah. Jadi jangan kerana berniaga tu langsung tak berzikir, kerana berniaga tu langsung tak semayang, kerana dia berniaga tu langsung tak berjemaah, kerana berniaga tu langsung tak mengaji. Ada tak jenis orang tu? Langsung tak mengaji. Niaga apa? Niaga apa? Niaga goreng pisang aja. Sampai tak ada masjid, tak ada mengaji. Padahal kan banyak untungnya. Kalau dari ekspor import tu boleh tahan lah. Ini niaga apa balik? 4-5 kali niaga, 4-5 kali terbalik. Pun tak semayang. Tak nak mengaji, tak nak baca Quran, tak nak selawat dan sebagainya. Jangan kerana itu ya, kerana perniagaan. Macam itu rezekinya halal ke tak? Halal. Boleh tak sembahyang? Tapi tak berkat lah. Rezeki lain, sembahyang lain. Tapi tak ada berkat. Artinya rezeki itu tidak mendatangkan keuntungan apa-apa bagi dia. Dapat tenaga tak ada guna tenaga untuk beribadah kepada Allah Taala.
Dia tak semayang dapat dosa lain. Dia akta yang lain. Yang itu akta semayang. Yang ini akta rezeki. Seperti yang ada perundangan yang lain-lain. Ya? Dan ketahuilah bahawa harta itu tiada dicelakannya semata-mata. Harta tu jangan dicela. Jangan dibenci. Jangan dimarah. Harta tu tak ada dosa. Tak ada apa salahnya harta tu. Yang salahnya apa? Mengendalikannya. Kalau harta tu menghalang dia daripada mengingati Allah, itu baru dicela. Bukan harta dicela. Orang yang tidak mengingati Allah tu dicela. Harta tu tetap harta. Dalam Islam harta guna tak? Dalam Islam guna tak ada harta? Kalau tak ada harta macam mana nak berzakat? Macam mana nak pergi haji? Kalau duit 2 kupang aja dalam bank, macam mana nak pergi haji? Mesti ada harta. Macam mana nak berjihad? Macam mana nak bersedekah? Macam mana nak infak? Macam mana nak tolong orang Palestin? Duit tak ada, sekupang tak ada. Apa nak tolongkan? Jadi bukan salah harta tu. Salah mengendalikannya. Itu salahnya. Jadi bahawa harta itu tiada dicelakannya semata-mata. Kerana dia itu harta, jangan dicela. Jangan diluat. Jangan dibenci. Bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada beribadat. Kerana harta langsung tak beribadat. Itu yang dicela tu. Kerana harta langsung tak semayang. Kerana harta langsung tak mengaji. Kerana harta langsung tak zakat. Kerana harta langsung tak pergi ke Mekah. Rugi duit katanya pergi Mekah. Rugi duit je. Habis puluh-puluh ribu ringgit. Baik aku gunakan duit untuk belanja isteri dan anak aku katanya. Itu kedekut itu yang dicela tu. Kerana menghalang dia daripada beribadat. Ada harta yang menolong atas buat ibadat itu, maka ia dipuji. Ada pun harta yang menolong dia buat ibadat, itulah harta yang dipuji. Kerana harta dia boleh berjuang di jalan Allah, boleh dibelanjakan dengan jalan Allah. Itu dipuji tu. Siapa puji? Allah puji sendiri. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kata Allah. Surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, bandingan mereka-mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, adalah seperti seorang menanam sebiji benih yang tumbuh darinya 7 tangkai. Tanam sebenih, tumbuh dari benih itu 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai itu ada 100 biji benih. Faham ke mana ni? Asal 1 biji benih aja. Tumbuh daripada biji benih 7 tangkai. Pada tiap tangkai itu ada 100 biji benih. Semua berapa? 700 lah, 7 kali 100. Tidak ngaji matematik kau tu. Cik Samad, tak ada ngaji matematik dulu ke? Ilmu hisab. Ilmu hisab. Dia ilmu hisab dulu ya? Jadi 700. Maknanya siapa belanja RM1 untuk masjid ini, esok Allah balas paling koman berapa? RM700. Paling koman. Kerana lepas itu Allah kata wallahu yudha'ifu liman yasha'. Itu ialah selemah-lemah balasan dari Allah. Selemah-lemah, sesikit-sikit balasan dari Allah. Sedangkan wallahu wasi'un alim. Sedangkan perbendaharaan Allah itu amat luas. Tahu apa perbendaharaan? Apa itu perbendaharaan? Betul lah. Treasury. Apa itu perbendaharaan? Tempat nyimpan harta. Itu perbendaharaan. Treasury je kamu putihnya. Amat luas. Tak terhingga banyaknya. Dan Allah Maha mengetahui. Ikhlas kita ikhlas Allah tahu ya. Jadi jangan kerkut, jangan bakhil. Infakkan di jalan Allah. Sama ada ke masjid, ke surau,
pertubuhan-pertubuhan yang memperjuangkan Islam, Palestin, orang miskin-miskin di seluruh dunia ni, orang Rohingya umpamanya ya. Infak kepada mereka. Ya, paling kurangnya masjid lah. Yang lebih senang. Kerana masjid ni perlukan kewangan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti keagamaan. Jangan beli benda-benda yang tak ada faedah. Apa benda tak ada faedah? Kau tak bingung. Kau tak bingung tu. Kalau tengok itu tak apa lah. Itu tak apa lah. Kalau dia. Ini dah. Tengok apa? Bobby. Lagi apa? Love in Paris. Tengok apa lagi? Kocek-kocek hotahe. Lagi apa? Cel-cel Mary Sati Hai Mary Hati. Itu yang jadi salah tu. Apa tu? Apa? Ya. Sanggam. Dan sebagainya ya. Kalau dia nengok tanyalah ustaz, jangan keliru, tak apa. Biar tahu jangan keliru, itu tak apa. Kalau tengok video-video ceramah agama Azhar dan Ustaz Azhar Idrus, tak apa. Tengok video-video ceramah Ustaz Wadi Anwar, tak apa. Atau ceramah daripada Ustaz Abdul Somad, tak apa. Sama-sama ini tak apa. Ya. Atau ceramah-ceramah daripada Ustaz Ibrahim Mistar, tak apa. Ya, tengoklah, tak apa ya. Ini dah. Tengok ceramah apa? Tengok Ustaz Syaruhan. Ustaz apa lagi? Ustaz Saloma. Ustaz apa lagi? Ustaz Piramli. Itu yang salah tu ya. Dia yang sebenarnya dia lulus apa ni 5 senang ni tau. Piramid tu banyak ilmu tu. Itu sebab dia tu apa ni dia tu menarik dia punya karangan-karangan, lagu-lagunya pun menarik. Tengok ada kolah-kolah, dia kolah-kolahnya. Bukan dia koman-koman tu tau. Cuma dia dah bidang itu mana buatnya. Ya. Dan sebagainya. Jadi harta itu tidak dicela semata-mata kerana dia harta. Yang dicela itu dia harta yang melalaikan daripada beribadat. Ada pun harta yang menolong dia akan berbuat ibadat, maka dia dipuji. Ya. Lagi apa? Ni'mal malus solih lil mar'i was-salih. Itu Nabi ya, hadis. Ni'mal malus salih. Lagi apa? Lil mar'i salih. Ni'mal malus salihu lil mar'i salih. Artinya sebaik-baik harta yang baik itu bagi seseorang yang baik, yang baik. Harta yang baik itu untuk orang yang baik. Artinya baiklah harta itu. Ya, harta yang soleh itu untuk orang soleh. Kalau harta yang soleh untuk orang jahat, dia pergi jahat kan? Dapat harta, dia belinya apa? Dia beli dadah. Dapat harta, dia beli nombor ekor. Dapat harta, dia belinya apa? Dia belinya benda-benda yang apa? Benda-benda yang melalai mengingati Allah. Dia beli piano. Dia pun malam-malam teng main piano. Pukul 3 pagi teng. Itu bukan orang soleh tu. Tapi kalau untuk orang soleh, dia beli harta, dia beli apa? Dia belinya benda-benda yang harus lah ya. Harus beli, tak apa ya. Dia gunakan harta tu untuk membeli apa? Untuk menyewa penasih umpamanya. Itu harta tu. Bukan salah ya. Penasih ada. Kalau dia kenuri umpamanya, panggil penasih. Darul Aitam tu ada. Ustaz Mahfuz dia punya apa ni? Darul Aitam tu. Ustaz Mahfuz sudah tak ada dah. Dia ada bimbingan ummah sekarang ni lah.
Ha. Ya Hanana. Tapi ayam tua dia tu dah tu Ustaz Busra tu kan. Ha, tu ada. Ya Hanana. Ya Hanana boleh? Ya, tak apa. Jangan cari apa? Kukiran. Deng 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 deng. Selamat pengantin baru. Selamat bahagia. Selamat apa yang masuk neraka? Masuk neraka. Dulu kan, kira dulu. 10,000 duitnya keluar menyewa kukiran. 10,000 lah habis duitnya beli neraka. 10,000 habis. Beli neraka. Kalau beli surga boleh tahan. Ini beli neraka. Bingung ke tu adik? Kalau kau keluarkan duit, tak ada dia pasal boleh. Semuanya apa yang buat pikiran tu? Apa ada pikiran? Kenapa? Bingung ke tu adik? Bingung ya. Dah bayar duit 10,000 untuk dapat neraka. Patutnya bayar 10,000 untuk dapat surga. Panggil penasih-penasih usahanya. Banyak. Di kampung tu ada. Carilah. Ada 3 orang adik di Batu Putih tu. Penasih-penasih. Hafal Quran tiga-tiga tu pun ya. Boleh? Ya. Pasal keset dia nak. Keset boleh lah ya. Tapi kadang-kadang orang tak nak keset. Dia nak apa live. Tahu live? Ini dah. Panggil kukiran. Panggil pop. Lagi teruk lagi K-pop. Tahu K-pop? Korea punya pop. Jangan ya. Dekat pengantin joget, mak pengantin pun joget sama. Kadang-kadang Pak Haji pun joget juga. Macam mana nak nasihatnya Ustaz? Macam mana ya? Maksudnya sebaik-baik harta yang baik itu bagi seseorang yang baik. Walau bagaimanapun tiada sepatutnya membanyakkannya. Jangan banyak mana harta. Tidak sepatutnya membanyakkannya. Bahkan yang lebih utama diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja. Kerana doa Nabi kita ya. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan wa fi riwayati kafafan. Katanya apa? Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah rizqi untuk ahli keluarga Muhammad. Ahli Muhammadin tu katanya keluarga Muhammad. Katanya secukup-cukup aja. Untuk keluarga dia. Atau wa fi riwayatin, kata riwayat yang lain kafafan, cukup-cukup. Itu doa Nabi Muhammad. Ada lagi satu doa Nabi Muhammad. Yang ini siapa tak buatnya? Saya pun tak pernah doa itu. Apa doanya? Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa syurni fi zumratil masakin. Itu Nabi doa tu. Allahumma ahyini miskina. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskina. Matikan aku dalam keadaan miskin. Wa syurni fi zumratil masakin. Dan himpunkan aku di akhirat besok bersama-sama dengan orang miskin. Ini siapa tak ada doanya? Saya pun tak pernah doanya. Kalau tidak saya doa lepas ni, amin lah. Cotok lalu amin kan? Tak ada pun. Kerana kita nak miskin. Kalau boleh biar ada harta ya. Wahabi pun tak nak doa. Wahabi lagi tak nak ya. Wahai itu sunnah apa? Padahal dia ikut Nabi tu. Sahih bahari. Tapi tak ada. Siapa tak nak doa tu? Tak ada ulama-ulama yang doa macam itu. Ustaz Azhar Idrus tak pernah saya dengar doa itu pun. Ustaz Abdul Samad tak pernah doa itu ya. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa syuni fi zumratil masakin. Itu doa itu. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin. Dan himpunkan aku bersama-sama dengan orang-orang yang miskin. Yes. Sudah bunyi ni. Sebelum itu ada satu kenyataan kena faham. Orang kaya yang bertakwa banyak betul, tapi bertakwa dia akan lambat masuk syurga berbanding dengan orang miskin yang bertakwa. Berapa lama lambatnya? 500 tahun. Ngapa lambat? Ngapa lambat? Kerana dia akan dicek, dihisap.
Ya, apa kata Nabi? Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Harta yang halal itu akan dihisap, akan dicek. Tapi harta yang haram tu orang yang memilikinya akan diazab, akan disiksa. Jadi jangan ada banyak kata ya. Cukup cukup je dah. Itu doa Nabi tadi, Allahumma apa? Secukup itu je ya. Sikit lagi, ada tajuk lain, tajuk baru akan datang kita baca tajuk baru ni ya. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Nabi Muhammad ya, dalam bentuk makanan dan pada satu riwayat yang lain kecukupan. Cukup aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pada doa ini bahawa tiada sepatutnya bagi mereka yang berakal berdoa dan menuntut sesuatu itu lebih daripada kadar keperluannya. Jangan simpan je duit tak perlu pun ya. Belanja jalan Allah kerana tiada kebaikan padanya. Kadar keperluan itu berlainan dengan sebab berlainan kelakuan manusia. Apa yang perlu itu pulang. Ikut keperluan dia. Saya lain keperluannya, tuan-tuan lain keperluannya, perempuan lain keperluannya ya. Ikut kebutuhan keadaan manusia itu sendiri. Tetapi yang dipuji ialah sekadar ia mampu mengerjakan ibadah. Jangan kerana harta langsung tak sembahyang. Jangan kerana harta langsung tak mengaji. Jangan kerana harta langsung dia tak beribadat, tak puasa dan sebagainya. Jadi kita biar harta tu sebagai ladang untuk akhirat. Itu tidak harta tu. Sebagai mazra'atul akhirat. Ya, baik. Akan datang kita akan baca tiga kebinasaan bila harta lebih daripada kadar yang memadai. Kalau banyak orang kata ada binasa. 3 jenis kebinasaan. Apa dia? Bulan depan lah. Bukan bulan depan pun, bulan ni. Bulan depan lah. Ini udah ada ahad yang ketiga ya. Bulan depan lah. Bulan Zulhijjah insya-Allah ya. Kalau tak padam. Kalau padam, carilah ustaz lain ada, ustazah ada. Ustazah Tina suruh dia ngajar ya. Tak boleh? Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad ada. Panggil ya. Tak ada kata bayar Ustaz. Tak boleh bayar aja. Bagi sepupang aja datang. Okey, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada yang tanya angkat tangan tadi Menurut saya dekat Malaysia Banjir ni kawasan mana yang orang perempuan yang dalam haid boleh masuk? Macam mana? Kawasan masjid sampai hak mana orang yang ada haid, perempuan ada haid dia masuk. Yang ada kotor lah. Limit. Lalu tak apa? Tak, dia nak menikah di masjid tu. Kawasan mana yang dia boleh masuk? Boleh, mana-mana boleh. Tapi syarat dia lalu aje. Dan dia jaga, jangan bagi darah tu menitik. Tidak, dia nak angkat nikah. Nak akad nikah. Duduk iktikaf tak boleh. Luar boleh. Ada tangga tu tak apa. Beranda tak boleh. Beranda luar ni Beranda tu tempat orang bayang. boleh kan? Tak boleh. Pakai kereta. Pakai kereta. Pakai kereta boleh. Kalau orang akan nikah. Bentang tikar kan? Bentang tikar, Apa-apa kat media. nitik juga. Masuk dia lepas kereta tu lah. Di atas tangga tu lah boleh. Ya, atas tangga tak apa ya. Tak payah datang tak apa tak. Ya. Perempuan. Iyalah, itu kalau nak datang juga. Orang nak datang juga. Kan anak kita ni. Okey, lagi? Habis? Dia ada sesuatu nak tanya. Beras fidyah yang wajib yang mudah orang dapatnya asnaf Ustaz